Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna was-sa'ba rabbi syi'ta sahal. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم اصرف عنا البلاء والوباء والأمراض إنك على كل شيء قدير. اللهم إن هذا المرض جند من جنودك تصيب به من تشاء وتصرفه عمن تشاء. اللهم فاصرفه عنا وعن أزواجنا وأولادنا وأبنائنا وإخواننا وأخواتنا وبيوتنا وقريتنا وبلادنا وبلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اشرح بالقرآن العظيم صدورنا ويسر به أمورنا وعظم به أجورنا وعظم به أجورنا وعظم به أجورنا ووسع به أرزاقنا ونور به قبورنا يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين. وبعد، قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Pertamanya kita sama-sama ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya penghargaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala secara berterusan. Kerana pada pagi ini alhamdulillah 9 Sya'ban 1442 Hijriah kita masih lagi diberikan kesempatan, diberikan ruang dan juga peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus merasai, menikmati nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, anugerahkan kepada kita, itu nikmat iman dan juga Islam. Dan terima kasih ya Allah kerana bagi peluang kepada kita untuk terus berada dalam bulan yang disebut-sebut di dalam doa, iaitu bulan Sya'ban. Setelah kita bermula dengan bulan Rajab yang lepas, dan kita sedang menanti dan menunggu satu detik dan juga satu saat yang cukup istimewa dalam kamus kita sebagai seorang mukmin dan juga mukminah, iaitu Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Ramadan pada tahun ini. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma a'inna 'alas siyami wal qiyam. Kita minta supaya kita dipertemukan dengan Ramadan, dan bukan berhenti di situ sahaja, bahkan kita minta a'inna 'alas siyam wal qiyam. Kita minta kita dibantu, kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita puasa nanti dan juga untuk kita qiyam nanti. Seperti mana yang saya sebut dulu-dulu lah dekat sini kan. Masuk je bulan Ramadan, jangan ingat puasa sahaja. Kena ingat juga bahawa Ramadan itu adalah suatu musim, satu medan yang mana menjanjikan, kalau kita nak kata bahasa mudahnya, 1001 lah kan? 1001 kebaikan dan juga amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala
telah letakkan sebagai satu package yang telah dilakukan, ditunjuk dengan begitu jayanya oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Sebab itu kita minta a'inna 'alas siyam wal qiyam. Bantu kami ya Allah setelah kami bertemu dengan Ramadan nanti untuk kami dapat melaksanakan puasa yang menjadi kewajipan dan juga ibadat-ibadat Ramadan yang lain, termasuklah qiyam tarawihnya. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah setelah sekian lama saya rasa saya menyepi diri daripada surau Asy-Syakir ini. Alhamdulillah pagi ini dipertemukan. Tak disangka-sangka jugalah, tak ada perancangan pun sebenarnya. Perancangan sayanya lepas subuh ni saya nak kayuh basikal. Itu je. Tiba-tiba Ustaz Iskandar mesej potong steam betul lah. Kita dah siap dengan basikalnya, siap dengan bajunya, siap dengan seluarnya, siap dengan kasutnya. Tiba-tiba dia mesej, Syekh masuk surau Syakirin. Saya kata entah ni melampau lah surau Syakirin ni. Dah lah malam tu full, pagi pun nak full juga. Kan kata hari esok Selasa, kan hari sekolah, PDPR online. Konon-konon je lah kan. Dia kata, mana ada, esok hari Sultan lah. Siapa buat PDPR kena tampar besok. Oh, macam tu. Tak apalah, kalau macam tu saya PDPR dekat Taman Temenggong lah. Tuan-tuan, insya-Allah pada pagi ni kita nak berkongsi. Kalau di malam kita berkongsi kitab kita, saya tak tahulah bila nak habis tu. Kitab dosa-dosa besar Imam Zahabi Al-Kabair. Jadi insya-Allah pada pagi ini saya nak ambil sempena pagi 9 Syaban. Kita nak berkongsi berkenaan dengan Syaban. Boleh tuan-tuan? Tuan-tuan, bila sebut Syaban, yang terbayang di kepala kita satu benda besar yang menjadi amalan kita di Nusantara ini khususnya, iaitu nisfu Syaban. Kan? Nisfu Syaban. Sebenarnya di sana tuan-tuan ada beberapa lagi peristiwa-peristiwa yang agak besar yang menjadi signifikan kepada bulan Syaban itu sendiri. Antaranya tuan-tuan ialah bulan Syaban ni ialah bulan yang mana berlaku satu peristiwa yang besar dalam hidup kita dan juga peristiwa yang ditunggu-tunggu oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa peristiwanya? Tahwilul qiblah. Beralihnya kiblat. Bila berlaku perintah bertukarnya kiblat berlaku pada malam Selasa bersempena dengan 15 Syaban tahun 2 Hijrah. Maka pada esoknya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sembahyang, bertukar daripada awalnya Baitul Maqdis kepada kiblat yang ada sekarang, yang kita sembahyang subuh tadi, iaitu menghadap Masjidil Haram, menghadap Kaabah. Bermula daripada detik 15 tadilah, 15 Syaban. Jadi itu peristiwa besar. Kalau kita nak ulas peristiwa ni pun panjang lah. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah turunnya ayat 144 suratul Baqarah, maka beralihlah. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam qad nara taqalluba fis sama', ayat itu kan, panjang ayat itu dalam suratul Baqarah itu, tuan-tuan boleh rujuk. Okey, permulaan pada juzuk yang kedua, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharapkan, dan Allah Subhanahu Wa Taala kata Allah tahu. Sebab Nabi pun ketika mana dia menghadap ke arah Baitul Maqdis pun, dia letak di tengah-tengah itu Kaabah. Meletak Kaabah kat tengah, Baitul Maqdis kat belakang sana. Jadi menghadap dua-dua. Sebab Nabi SAW dilahirkan di Mekah, dan Nabi SAW tahu kebesaran Baitullahil Haram ini. Tapi oleh kerana perintah Allah menghadap kiblat, menghadap ke Baitul Maqdis, maka Nabi ikut. Lebih kurang 18 bulan dalam riwayat sebut Nabi SAW sembahyang menghadap Baitul Maqdis. Setelah turun ayat 114, maka Nabi SAW menghadap Makkah, iaitu menghadap Kaabah, Baitul Atiq, dan diikuti oleh para sahabat.
Disebut dalam riwayat Nabi SAW sembahyang pada hari 15 itu sembahyang asar menghadap ke arah kiblat Kaabah. Selesai sembahyang, ada seorang sahabat keluar daripada sembahyang, nak balik rumah dia tengok ada satu kumpulan sahabat menghadap lagi ke arah Baitul Maqdis. Menunjukkan bahawa tuan-tuan waktu itu tak adalah teknologi macam kita sekarang. Maklumat itu sampai agak lewat kan. Alhamdulillah kita cepat sampai sekarang kan. Tak terkawal nanti kan. Jadi sahabat ni beritahu sahabat-sahabat yang sembahyang menghadap lagi Baitul Maqdis bahawa sekarang sudah turun ayat untuk kita menghadap ke Baitullah. Maka sahabat yang sedang sembahyang asar tadi, sekumpulan tadi, tuan-tuan, dalam sembahyang itu dia bergaling dan menghadap ke arah Kaabah. Ini tuan-tuan, kalau kita sembahyang salah kan, kita sembahyang menghadap ke arah kiblat yang salah, tiba-tiba ada orang tegur kita tuan-tuan, dalam sembahyang itu tak perlu berhenti, kita boleh beralih. Itu kaedah dia. Tapi janganlah awal-awal dah tahu, dah masuk dah surau ni memang menghadap ke depan, tiba-tiba kata tak apalah hari ni kita nak buat special sikit, kita menghadap ke belakang. Lepas tu nak tunggu orang tegur. Ini kerja tak betul. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, itu antara peristiwa. Apa lagi peristiwa tuan-tuan? Peristiwa yang besar juga ialah tuan-tuan, yang mana pada bulan Sya'ban ini berlakunya antaranya perang Nahrawan, iaitu perang antara puak Sayyidina Ali dengan Muawiyah, yang mana ketika itulah berpecahnya pengikut Sayyidina Ali kepada Syiah dan juga Khawarij. Akhirnya Sayyidina Ali seperti mana yang kita sedia maklum, dapat kemenangan dan Muawiyah mengangkat Al-Quran di pedangnya, dan akhirnya berlakulah seperti mana yang berlaku. Seterusnya berlaku perang Zatul Irq, Zatul Riqa', perang Zatul Riqa', perang Bani Mustalik. Berlaku juga perang Badar Sughra, Badar Kubra di dalam Ramadan, Badar Sughra dalam Sya'ban. Seterusnya antara peristiwa yang besar juga berlaku, perkara yang juga besar berlaku dalam bulan Sya'ban ialah turunnya ayat puasa Ramadan. Ayat puasa Ramadan bukan turun dalam bulan Ramadan, turun sebelum Ramadan, iaitu pada tahun ke-8, pada tahun kedua bulan 8 Ramadan, bulan 9 dalam bulan Sya'ban. Lagi turunnya ayat yang kita selalu dengar. Apa ayatnya? Jeng jeng jeng. Kita dengar pada hari Jumaat tuan-tuan. Ayat apa tuan-tuan? Khatib kita selalu baca. Ayat selawat kan? Ayat berapa tuan-tuan? Tak dapat jawab, saya nak berhenti, saya nak balik, nak kayuh basikal. Boleh Syekh Ibrahim? Jangan jawab. Kalau tak jawab saya nak balik lah. Cikgu Huzir, ini dengar khutbah dah berapa puluh tahun dah. Saya dalam khutbah saya tak sebut ayat tu. Kalau saya baca, saya sebut ayat tu, saya tak sebut apa ni surah apa, ayat berapa. Sebab apa? Berapa nak ulang lagi, saya kata. Dah banyak kali dengar dah. Marah orang kan. Ayat 56 surah Al-Ahzab. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Khatib pun sebut ayat 56 surah Al-Ahzab. Kita khusyuk sangat kat bawah sehingga tak dengar kan. Betul? Bukan orang Taman Temenggung, orang taman mana entah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ayat itu turun pada bulan Sya'ban. Sebab itu kata ulama, bulan Sya'ban ini kita kena banyakkan berselawat. Tuan-tuan, kena banyak berselawat pada bulan Sya'ban. Kerana ambil munasabahnya turun ayat 56 tadi dalam bulan Sya'ban. Kalau hari apa? Hari Jumaat lah kan? Hari Jumaat lah, bersempena dengan
bersempena dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam nyatakan dalam satu riwayat, bahawa hari Jumaat adalah hari yang sangat istimewa. Hari yang sangat istimewa. Kita mengenang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita berselawat. Dan kita ni tuan-tuan, hidup kita ni kalau boleh jangan kurang daripada 100 kali selawat setiap hari. Sama ada nak buat sekaligus ataupun secara runcit-runcit, lebih lagi bagus. Kan? Jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kita ni banyak sangat tuan-tuan. Tak terbalas kita. Takkanlah tuan-tuan 100 kali itu menjadi satu kepayahan kepada kita. Tuan-tuan tolong pesan pada anak-anak cucu kita. Perjalanan pergi ke sekolah dengan selawat. Dengan selawat. Tuan-tuan amalkan. Dia dah tahu dah, set dalam minda dia, pergi sekolah selawat. Tuan-tuan, kita pergi hantar dengan motor ke, pergi hantar jalan kaki ke, pergi hantar dengan kereta ke, selawat. Jangan tuan-tuan hantar anak tuan-tuan pagi-pagi dengan dangdut, dengan pak ye-ye, dengan hip hop, dengan rap, ataupun dengan apa lagi yang kadang-kadang kita tak perasan. Bukan saya nak pasang ustaz, kita nak dengar radio, tapi radio tu keluar hip hop. Jadi hip hop lah budak ni pagi-pagi dia. Faham tak faham tu? Tak perasan. Tak payah, off kan. Daripada rumah ke SK Sungai Abung, daripada rumah ke SMK Tengku Mahkota, daripada rumah ke SMK apa, ke SK apa, SJK ke SJKT ke apa. Tuan-tuan, tolong kita minta tolong. Budak-budak ini dipersediakan dengan selawat, dengan cinta kepada Nabi dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balik pada hantar dia, tuan-tuan nak buka sound sebesar-besarnya, buka lah tuan-tuan, seketika mana seorang-seorang. Ada faham? Boleh? Jangan dirosakkan budak-budak ni. Yang itu pergi Ustaz Zakaria terang, tak faham-faham. Rupanya dia datang dengan hip hop. Nampak tak? Setuju tak setuju tu? Setuju tak setuju aku nak cakap. Peduli apa? Kan? Tuan-tuan setuju, tak setuju, itu saya punya kerja. Tuan-tuan punya kerja, setuju ataupun tak setuju. Saya punya kerja, sakap. Boleh? Datang jarang-jarang marah aja. Memanglah. Kan senang nak marah. Kan? Betul? Bukan marah tuan-tuan, tu cadangan, kan? Kata umat Nabi Muhammad, kan? Jadi kita kena sediakan platform yang terbaik untuk anak-anak kita, untuk cucu-cucu kita pergi sekolah. Kita tuan-tuan dalam perjalanan itu mulakan dengan selawat. Tak cukup 100 pun tak apalah, pesanlah pada dia, dek tak cukup kan, nanti sebelum masuk kelas, dah ada dalam kelas cikgu tak ada, cukupkan ya, cakap je. Buat tak buat itu dia punya pasal lah, kan? Boleh tuan-tuan? Okey, dah cukup. Baik, seterusnya tuan-tuan, berlaku juga satu peristiwa yang disebut sebagai hadithul ifk. Hadithul ifk, iaitu apa hadithul ifk itu tuan-tuan? Kait rapat dengan Sayyidatina Aisyah. Suatu tuduhan skandal kepada Sayyidatina Aisyah. Dituduh melakukan skandal dengan seorang sahabat. Ini merupakan satu perkara yang telah disebar luaskan oleh Abdullah bin Ubay dan juga geng-geng dia lah, yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala membersihkan di dalam surah An-Nur kekasih Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah, juga dalam bulan Syaban. Seterusnya tuan-tuan, antara perkara besar juga yang berlaku dalam bulan Syaban ini ialah yang berkait rapat dengan nisfu Syaban itu sendiri, iaitu pada bulan inilah tuan-tuan yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada sahabatnya Usamah bin Zaid, iaitu bulan Syaban ini merupakan amalan yang diangkat, dipersembahkan kepada Rabbul Jalil secara tahunan.
Kalau secara harian ataupun mingguan, 2 hari, iaitu hari Isnin dan Khamis. Secara tahunan ialah pada bulan Sya'ban. Jadi tuan-tuan, Nabi SAW beritahu Usamah bin Zaid, aku suka sangat. Sebab Usamah kata, ya Rasulullah, aku tengok engkau ni ya Rasulullah, banyak sangat berpuasa pada bulan Sya'ban ini. Aku tengok engkau ni bulan Sya'ban, masuk je bulan Sya'ban ni lain macam sikit puasa. Kan? Bukan macam kita ni tengok macam tak puasa. Kan? Tapi Nabi Usamah tengok memang kerap berpuasa pada bulan Sya'ban. Maka kata Nabi SAW, dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan. Itulah satu bulan yang kata Rasulullah merupakan bulan yang dilupai ataupun terlepas pandang ramai di kalangan orang. Antara bulan Rejab dan juga bulan Ramadan, iaitu bulan Sya'ban lah. Kerana terlampau memberi tumpuan kot pada bulan Rejab dan juga bulan Ramadan, sehingga terlepas yang tengah-tengah itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa syahrun, dan itu adalah merupakan satu bulan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, turfa'u fihi al-a'malu, yang mana pada bulan itu diangkat, dipersembahkan amal perbuatan kita ila rabbil alamin, kepada Allah pemilik alam ini. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im, dan aku seronok sangat, aku suka sangat kalaulah ketika mana amalan aku itu diangkat pada bulan Sya'ban ini, aku berada dalam keadaan puasa. Sebab itu Nabi SAW memperbanyakkan puasa sunat pada bulan Sya'ban. Tak susah pun tuan-tuan, kan? Ambil lah Isnin Khamis, ini Isnin Khamis, Isnin Khamis, kan? Betul? Macam semalam Isnin, puasa lah, kan? Boleh? InsyaAllah, kan? Kita mula dengan 1 Sya'ban pun Isnin yang lepas, kan? Isnin, lepas tu Khamis, lepas tu Isnin. Dah 3 kali dah untuk Sya'ban ni, kan? Lepas tu tunggu hari Khamis ni pula lagi sekali. Kalau nak buat banyak lebih pada itu, hari ni, esok dan sebagainya, bolehlah, tak ada masalah. Tapi kalau boleh jangan tinggal 2 hari ni, Isnin dengan Khamis. Kenapa? Isnin dan Khamis ni selain daripada dia berada dalam bulan Sya'ban, dia juga berada pada hari yang istimewa, yang mana hari itu juga diangkat amal kita kepada Allah Ta'ala. Dan hari itu, Isnin dengan Khamis, adalah hari di mana Allah Ta'ala open pintu syurga. Setiap minggu ada 2 hari yang Allah buka pintu syurga, iaitu Isnin dengan Khamis. Jadi ketika mana buka pintu syurga itu, Nabi SAW memberitahu bahawa ketika itu Allah Ta'ala mengampunkan, Allah offer nak beri keampunan, beri pengampunan, maghfirah kepada hamba-hambanya, kecuali orang yang ada masalah dengan saudara dia. Kecuali orang yang ada masalah dengan saudara dia. Itu saja yang Allah stop dulu, tangguh dulu pengampunan, selagi mana dia tak berdamai dengan saudara dia. Ini Islam, tuan-tuan. Islam mengutamakan persaudaraan, keamanan. Kita tak nak cari pasal dengan orang. Sebab itu antara syarat nak diberikan keampunan pada hari Isnin dan juga hari Khamis, ketika mana pintu syurga dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada hari itu, kata Nabi kepada Usamah, ataupun pada bulan itu, iaitu bulan Sya'ban ini, amalan kita dipersembahkan, diangkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kena ambil peluang, tuan-tuan, puasa pada bulan Sya'ban ini. Tapi tuan-tuan, Haji Hasbullah, dia puasa sunat ni, Haji, dia memang susah, kan? Betul tak? Kebanyakan kita tengoklah, kita scan secara umum, susah. Termasuklah ustaz. Termasuk ustaz. Kalau ustaz pun susah, yang nak start lagi susah. Kalau imam tak buat, makmum lagi tak buat. Betul, tuan-tuan? Cuba tengok. Mana imam nak puasa, keluar je daripada masjid, mam, silakan warung janda, mam,
Lepas imam tak sempat. Imam dah niat dah. Tadi dah sahur dengan rumah tadi. Keluar je masjid, keluar je surau. Offernya tak tahan. Mana? Warung janda, roti canai, telur bergedik. Allahu akbar tuan-tuan. Macam mana nak nolak? Telur bergedik pula tuan-tuan. Tak tahan tuan-tuan. Telur goyang lagi tahan, bergedik ni tak tahan. Jadi tak jadi tuan-tuan. Dia punya dugaan tu. Sebab itu saya katakan tuan-tuan, di mana-mana pun bab puasa sunat orang kita memang kalah. Tapi bab puasa Ramadan 30 hari champion. Tuan-tuan, nak ajar cucu puasa sunat, nak ajar cucu kita puasa, nak ajar anak kita puasa, inilah tuan-tuan pada bulan Rejab dan bulan Syaban. Inilah bulannya. Kita selalu dengar puasa apa Ustaz Zakaria? Puasa yuk-yuk kan? Puasa yuk-yuk apa? Puasa apa? Yang yuk? Yang yuk maknanya Haji? Dia ambil sempena nisfu je. Dia ambil separuh. Nisfu kan separuh kan. Separuh dia buka periuk. Buka periuk kan. Sebab apa tak tahan? Tak apalah. Kalau puasanya puasa sunat. Ajarkan puasa sunat. Nak, okey kita bangun. Esok ayah nak puasa. Okey, kakak esok adik ayah nak kita puasa. Kita buat persediaan, preparation for Ramadan, untuk Ramadan. Jadi esok ayah nak kita puasa. Puasa apa ya? Puasa Sya'ban. Nabi banyak berpuasa pada bulan Sya'ban. Kata Aisyah radhiyallahu anha, lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran akthar min Sya'ban. Kata Aisyah, aku tak tengok yang Nabi ni sallallahu alaihi wasallam masuk je bulan Syaban, Nabi akan berpuasa secara orang kata lebih daripada bulan-bulan yang lain, iaitu pada bulan Syaban ini, fa innahu kana yasuma Sya'bana kullah. Seolah-olah Nabi berpuasa seluruhnya pada bulan Syaban. Tapi kata sahabat yang lain, aku tengok Nabi macam tak puasa. Itu menunjukkan bahawa puasa Syaban adalah puasa sunat, dia kekal sebagai sunat. Yang wajib ialah Ramadan. Jadi tuan-tuan, kena persediakan anak kita ini jangan masuk Ramadan baru nak ajar dia puasa. Confuse budak-budak ni tuan-tuan. Tuan-tuan ingat Li Zijia tu yang menang 2 hari lepas All England. Tuan-tuan ingat dia buat preparation masa pergi England ke? Masa atas kapal terbang tu dia ketuk gitu baru dia menang. Faham tak faham tu? Kenal tak Li Zijia ni? Tu kenal Lee Chong Wei je. Bawa nama Malaysia tu kan, bendera Malaysia tu sokong lah kan. Betul? Mudah-mudahan dengan kemenangan itu dia dapat masuk Islam, insya-Allah. Boleh tuan-tuan? Boleh tak boleh? Cuba fikir positif sikit. Mudah-mudahan anugerah kemenangan itu menyebabkan dia dapat masuk Islam. Tuan-tuan, sama juga dengan Datuk Lee pun. Baca dia punya sejarah dia tu, macam mana dia boleh jadi first ranking world. Kan? Semua buat preparation, buat persediaan. Kita nak puasa 30 hari tak buat. Balik awal lah. Itu yang cari warung belakang tu. Ataupun puasa, akhirnya ibadat lain dalam puasa tak buat. Tak berkemampuan. Kenapa? Tak ada persediaan. Itu yang separuh. As-suqutu ala tariq. Jatuh tersungkur di perjalanan. Tarawih 30 malam ataupun 29 malam. Nabi SAW sempat berpuasa 9 Ramadan, 9 tahun. 8 tahun Nabi berpuasa 29 hari. 1 tahun sahaja Nabi berpuasa 30 hari full. Dan Nabi ajar sahabat-sahabat ridwanullah alaihim ajma'in supaya mendirikan Ramadan. Malamnya qiyam. Ini bukan soal 8 ataupun 20. Mesyuarat jawatan kuasa 8 ke 20? 8 ke 20? Oi 20, ketuk meja 20. Apa barang buat 8? Cek 5 hari.
Bukan setakat 8, 4 pun tak sempat. Sebab apa? Sebab tak ada persediaan. Macam boleh? Boleh terus lagi ataupun nak berhenti? Dah panas ni. Ya sebol pasang aircon tak? Saya macam panas ni. Ada aircon eh? Pagi kita panaskan sikit tuan-tuan, kan? Kau pagi mau nyok aja. Saya memang niat nak panaskan hari ni sebab saya lepas ni nak kayuh. Jadi senanglah, saya tak payah warm up dah lepas ni. Saya terus kayuh aja lepas ni, kan? Ustaz Zaid boleh kayuh ni? Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dah sikit-sikit cukup lah tuan-tuan. Datang jarang-jarang, belasah 5 jam aja. Macam mana nak panggil lagi ni? Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan sememangnya lah saya sebut tadi kan, kenapa 30 hari itu senang tuan-tuan? Sebab kita secara kolektif, secara berjamaah buat. Tapi tuan-tuan, kita nak buat sendiri-sendiri ni macam semayang berjamaah lah tuan-tuan. Semayang berjamaah ni tuan-tuan, kita buat ramai-ramai, tak ada masalah lah, ikut aja kan. Tapi bila lepas habis semayang, dah doa semua, bangun, yang itu tuan-tuan tak ramai tinggal kan. Tapi ada orang kata, tak ustaz, dia tak buat lah semayang sunat ba'diyah dekat surau, dia nak ambil fadilat nak buat kat rumah. Okey lah kalau macam tu, tapi bimbangnya tak sampai rumah, melekat dekat warung dulu baru sampai rumah, dan nak semayang ba'diyah apa benda lagi kan. Jadi buat teruslah kan. Itu contoh lah. Sama jugalah dengan puasa pun. Kita sebab apa? Sebab puasa sunat ni tuan-tuan, kita banyak sangat dugaan dia lah. Abang Nafi banyak sangat dugaan dia tu. Kadang-kadang kita dah niat betul-betul dah, lah ada pula yang ngajak kan. Jadi yang itu tuan-tuan yang menjadi suatu keistimewaan, yang bila kita buat luar biasa dia punya hebat dia. Luar biasa hebat dia. Dan sebenarnya sebagai suatu persediaan. Tiba-tiba kita puasa tuan-tuan, perut kita ni tuan-tuan, dia ni perut kita ni tuan-tuan, dia makhluk Allah juga tuan-tuan. Perut kita ni makhluk Allah tuan-tuan. Kalau kita tak boleh mengejut, perut kita pun tak boleh mengejut. Sebab itu puasa. Ajar dia, ajar. Isnin Khamis. Dan kalau boleh kemuncak dia ialah 3 hari secara direct, iaitu pada Ayyamul Bid, hari putih. 13, 14, 15. Tahun ni 13, 14, 15. Cikgu Zee hari apa 13, 14, 15 Syaban tahun ni. Tak silap saya hari Sabtu, Ahad, Isnin. Sabtu, Ahad, Isnin akan datang ni. Sabtu, Ahad, Isnin minggu depan. Minggu ni lah, minggu ni. Sabtu minggu ni. Sabtu Ustaz Zaid, susahnya. Sekarang dah boleh kerja kahwin, dah boleh pergi kenduri. Kalau masa PKP tu tak apa. Sekarang ada 4 jemputan hari Sabtu. Macam mana ni Ustaz? Kita baru semangat dengan kuliah nak buat Haji Jalil, tiba-tiba ada 4. Pandai-pandai lah kan? Takkan itu pun saya nak ajar. Pandai-pandai lah tuan-tuan. Tuan-tuan nak rebut pahala dua-dua kan? Satunya wajib tuan-tuan hadir, satu lagi ialah ganjaran besar kalau tuan-tuan berpuasa. Pandai-pandai lah kan? Pakai mask pun boleh, orang tak ajar pun kan? Cuma nak betulkan je lah orang ajar kan, pakai mask. Pandai-pandai lah tuan-tuan kan? Lagi senang saya rasa pakai mask, orang tak tahu kita dah makan ke tak makan kan. Kalau tak pakai mask, orang nampak dah makan, adalah sikit-sikit apa ni, ada nasi ke, ada apa kuah kacang ke kat tepi kan, asam pedas ke, biryani ke apa benda kan. Ini dah pakai mask, orang tak nampak. Dah semayang, dah makan dia kata alhamdulillah. Orang tu rumah tanya, dah makan? Alhamdulillah. Sahur tadi dah makan. Alhamdulillah. Kan tuan-tuan Bukan sebab tuan rumah, sebab kita memang, hari ni tak boleh Ustaz, 4 ni kambing Ustaz. Nak cari mana? Tu kita lah kan. Tak apalah, nak macam mana kan. Okey, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, puasa tuan-tuan puasa pada bulan Syaban ini antara perkara yang besar, kerana Nabi SAW sebut, wa ana saim, aku berpuasa ketika mana yurfa'u amali, ketika mana diangkat, dipersembahkan amal aku. Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan, takkan kita tak boleh segan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, seterusnya tuan-tuan, saya sentuh sikitlah nisfu Syaban tuan-tuan. Nisfu Syaban ni bukan baca Yasin 3 kali tu yang penting.
Tuan-tuan nak baca berapa kali pun bacalah. Tapi yang penting tuan-tuan amalan pada malam itu. Saya sebut sikit lah. Nanti saya rasa di surau kita ni memang ada satu program ceramah nisfu Sya'ban nanti kan, dengan programnya. Tapi saya sentuh sikit lah. Pagi ni tuan-tuan bersedia malam itu nanti tuan-tuan. Dalam satu hadis sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW sebut, innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw masyahin. Sesungguhnya Allah SWT melihat, scan, merenung, memandang dengan pandangan rahmat, pandangan maghfirah kepada seluruh hamba-hambanya pada malam pertengahan Sya'ban, nisfu Sya'ban. Dan Allah SWT akan memberikan offer pada malam itu, offer daripada Allah Ta'ala maghfirah, keampunan kepada semua orang, kecuali orang yang ada masalah dengan saudara dia dan orang yang syirik dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kata ulama, hadis ini menunjukkan bahawa terbuka pintu kebaikan, kebajikan, amalan-amalan baik yang perlu kita lipat gandakan pada malam nisfu Sya'ban dengan doa yang baik-baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan mengharapkan kita baca Yasin 3 kali, lepas tu imam doa kita amin. Entah imam doa apa pun kita tak tahu. Kan? Yang dengan amin, dengan doa imam tu amin lah. Baca tu bacalah tuan-tuan. Nak baca 3, nak baca 4, baca 5, baca 1, baca 2, tak kisah, bacalah. Tetapi tuan-tuan, kita sendiri secara personal, secara peribadi, malam itu kalau boleh jangan lepaskan peluang untuk kita beribadat, kerana malam itu Allah Subhanahu Wa Taala memandang dengan pandangan maghfirah dan juga kasih sayang Allah nak berikan kepada kita keampunan. Jadi rugi kita tak rebut peluang pada malam itu tuan-tuan. Jangan kita seronok aja baca Yasin dekat surau, lepas tu confirm lah, saya ingat ada lah tu kan, makan-makan tu kan, lepas tu balik kita dah gedebam habis. Paling kurang kata orang, ada jugalah ustaz, amalan dia malam tu baca Yasin tu lah kan, paling kurang. Dah kita ni paling kurang aja kerjanya. Paling kurang. Tak apalah. Paling kurang, tak apalah. Itu je kita daripada dulu sampai sekarang. Dah lah kan. Kita ni kena sentiasa upgrade. Proton pun tuan-tuan, daripada muncung panjang dulu sampai sekarang dah tak ada muncung panjang, di upgrade je sentiasa. Toyota pun sama, betul? Honda pun sama, basikal pun sama, rumah pun sama, apa benda pun sama, ada peningkatan. Kita tak statik macam tu aja. Daripada dulu baca Yasin tu lah 3 kali, tak ada dah menambah apa-apa amalan lain dah. Sedangkan malam itu kita kena lipat gandakan amalan supaya dia mengundang rahmat dan juga keampunan maghfirah di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. 7:12 sikit lagi saya teruskan, boleh tuan-tuan? Dan seterusnya pada bulan Sya'ban ini jugalah tuan-tuan, saya sebutkan pada awal tadi, turun ayat 56 surah apa? Ya ke tuan-tuan? Ya ke? Surah Al-Ahzab kan? Kan, betul? Surah Al-Ahzab. Jadi tuan-tuan, kita banyakkan berselawat pada bulan Sya'ban ini. Bulan-bulan lain pun kita selawat juga, tapi bulan ni kita pergiatkan lagi lah. Kita ada target kita lah. Tuan-tuan, bila kita sebut, kita kata kita khususkan, dia sebenarnya seperti mana budak-budak nak periksa juga tuan-tuan. Dia ada target dia lah. Ada target dia tuan-tuan. Jadi kita targetkan bulan ni, oleh kerana turunnya ayat perintah berselawat. Kata ulama, Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu turunnya ayat ini, maka sahabat-sahabat kan, dia mengucapkan tahniah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan turunnya ayat ini. Kenapa? Tak ada lagi dalam Quran ayat yang Allah perintahkan supaya berselawat melainkan ayat ini. Kepada siapa? Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in ucap tahniah kepada Nabi, kerana Nabi merupakan Rasul yang istimewa, yang mana merupakan penghulu Sayyidul Mursalin, penghulu kepada Rasul, yang mana dia dapat keistimewaan. Allah perintahkan malaikat, bahkan Allah sendiri berselawat. Kalau perintah, ada juga perintah
suruh malaikat dan juga syaitan sujud kepada siapa? Pada Rasul yang pertama, Nabi yang pertama, iaitu Nabi Adam AS. Betul? Tetapi Allah tak sujud sekali. Allah perintahkan dua makhluk, satunya syaitan, satunya malaikat, sujud kepada Adam AS. Tapi dalam bab selawat, Allah sendiri bada'a bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsi. Allah bermulakan dengan diri dia berselawat pada Nabi, kemudian diikuti oleh para malaikatnya yang dekat dengan dia, dan kita diminta untuk sama-sama mengucapkan selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hidup kita dengan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tuan-tuan, kita sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita sentiasa dilimpahkan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana perjalanan hidup kita nak kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala, dua perkara besar yang kita perlu bawa, yang perlu menemani kita, iaitu rahmat dan juga maghfirah, keampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah jaminan untuk kita selamat dan untuk kita mendapat kebahagiaan apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillah, kita daripada Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kita semua nak tak nak kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bekalan dia saudara-saudara kita, anak kita, isteri kita, suami kita, keluarga kita, sahabat handai kita. Dia tak iringi kita dengan bagi bunga, bagi duit, bagi hadiah itu, hadiah ini, buat bekal, buat peluk kuning ke bekal, buat apa ni, kuih ke, tak. Yang dia iringi kita pada hari kita balik menghadap Allah SWT ialah dengan Allahumma ghfir lahu warhamhu. Ya Allah, aku iringkan jenazah ini kembali menghadapmu dengan kau berikan keampunan padanya, dan juga kau rahmatilah dengan kasih sayangmu kepadanya. Mudah-mudahan ianya dapat bertemumu dalam keadaan yang engkau redha, dan engkau tempatkan dia di syurga yang kekal abadi nanti. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabb, ya Rabb, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka khairaha. Allahumma inna nas'aluka khaira kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma arzuqna khaira hadzal yawm wadfa' 'anna syarrahu. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudahu, wa na'udzu bika min syarri ma fihi wa syarri ma qablahu wa syarri ma ba'dahu. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika
كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.